Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita atas kehidupan kita, atas iman dan amal kita, atas kebeningan qalbu yang Allah kurniakan pada kita. So kita berada tahun 2022. Selepas 2 tahun kita mendepani serangan coronavirus lah, COVID-19. So bagi saya sendirilah, pengalaman saya berdepan dengan pandemik ini ya, saya berubah, memang berubah. So kalau kita lihat keadaan-keadaan sekeliling, sebenarnya ada sudut negatif dan ada sudut positif. Bagi saya sendirilah, apabila berlakunya serangan coronavirus ni, saya dapati ya, saya sebagai seorang penyelidik sains ya, saya dapati ini adalah serangan penyakit yang tersebar ke seluruh dunia pertama kali. Ya, sepanjang sejarah penyakit belum ada satu-satu penyakit yang tersebar seluruh dunia. Sebelum ni kalau kita tengok Spanish flu, dia tersebar di benua, beberapa benua, tapi tidak tersebar seluruh dunia secara menyeluruh. Tapi COVID-19 ni adalah penyakit yang tersebar seluruh dunia. Yang keduanya, berlaku isu kita kata isu vaksinasi yang menyeluruh seluruh dunia, dan kita boleh kata vaksinasi itu bukanlah gagal sepenuhnya, tapi bukan juga berjaya sepenuhnya ya. Dia dah di-forcekan seluruh dunia, tiba-tiba tidak memberi hasil yang 100% sebagaimana diharapkan. Adalah hasil, bukan tak ada hasil. So lalu bagi saya sendirilah, saya melihat kepada fasa akhir zaman ya. Kalau kita jumpa di mana-mana orang, semua kata, orang Islam lah maksud saya, semua kata akhir zaman, kita sudah berada di akhir zaman, kiamat sudah makin hampir menjelang, Imam Mahdi akan muncul, Dajjal akan muncul. Tetapi kalau kita buat kajian yang jujur lah ya, kita pergi ke masjid-masjid, saya belum jumpa masjid yang secara khusus adanya pengajian bagaimana mendepani akhir zaman. Saya belum jumpa satu masjid pun lagi. Saya belum jumpa. Mungkin ada, saya tak tahu, minta maaf, tapi saya belum jumpa. Belum ada satu masjid lagi pun yang ada pengajian khusus mendepani akhir zaman. Belum ada. Masjid masih mengajar macam biasa, pengajian-pengajian tajwid, pengajian fiqh, faraid, masih pengajian biasa. Sedangkan kalau kita tanya, semua kata kita dah dekat nak masuk kepada fasa zaman Dajjal. Tapi apa persediaan kita? Apa persediaan masjid-masjid, jawatan-jawatan kuasa kemajuan kampung, jawatan kuasa kemajuan daerah untuk mendepani isu kedatangan Dajjal itu. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa meninggalkan kaum dia selama 40 hari. Kita tengok 40 hari. Dan di kalangan kaum mereka itu ada Nabi Harun kan, dan juga ada lagi lah yang aulia-aulia dia zaman itu. Mungkin waktu itu masih kecil ataupun sudah ada juga yang dah dewasa. Bagaimana Samiri ni yang kita kata Dajjal ini berjaya menyesatkan kaum Musa itu dalam tempoh 40 hari saja. Musa pergi ke Bukit Tursina, tinggalkan mereka 40 hari. Cuma apakah 40 hari yang Musa tinggal itu 40 hari zahir? Apakah bilangannya 40 hari? Tetapi sebenarnya sama macam kita mendepani Dajjal nanti. Dajjal datang 40 hari, sebenarnya hari pertama panjangnya macam 1 tahun. Ya, ada kemungkinan juga, ya, saya pun tak pasti apakah yang didepani oleh kaum Musa itu adalah juga sama macam kita 40 hari, tapi hari yang pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari berikutnya adalah sama macam hari kita yang biasa. Jadi 40 hari saja
Dajjal waktu itu yang kita kenali sebagai Samiri itu berjaya menyesatkan kaum Musa dan mereka sangat brutal sehingga sanggup mengancam Nabi Harun. Jadi bayangkan orang Islam, ya, kaum Musa itu orang Islam yang menyembah Allah boleh pergi menyembah patung lembu dalam masa 40 hari saja. Tak logik kan? Tak logik. Kalau kita ikutkan keadaan normal, tak logik orang Islam dalam 40 hari saja sekumpulan orang Islam boleh pergi menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi kita kena lihat betapa getirnya kita mendepani zaman Dajjal yang akan datang nanti, ya. Saya tidak katalah sangat awal, tapi persediaan itu perlu. Sebab dalam kajian saya lihat ada banyak benda yang perkara-perkara pra kepada zaman itu belum berlaku lagi, ya. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, ada beberapa perkara yang saya lihat. Tapi banyak orang kata semua dah ada. Tapi mereka pun masjid-masjid, kalau kita tanya ustaz, semua dah ada. Tapi ustaz pun masih mengajar alif beta, masih mengajar taharah, masih mengajar benda-benda yang lain. Bukan tak penting, tapi pelajaran tentang mendepani zaman Dajjal itu masih tidak diajarkan di masjid-masjid sebagai satu subjek utama yang perlu diajarkan kepada umat, ya. Kalau kita berjumpa, saya biasa berjumpa dengan ustaz-ustaz ni, saya bincang, mereka cenderung menyebut tentang hadis bahawa akhir zaman nanti kelaparan yang kita depani itu boleh diselesaikan dengan mudah, ya, dengan hanya berzikir sudah kenyang. Banyak saya berdepan dengan ustaz-ustaz bila saya bangkitkan isu ni, mereka kata ada hadis Rasulullah, takkan kamu tak percaya dengan hadis Rasulullah bahawa dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tu kita akan kenyang. Itu hadis Rasulullah, takkan kamu tak percaya. Tetapi di sana juga Rasulullah ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahawa betapa sukarnya, betapa teruknya kita mendepani kelaparan. Bagaimana yang Rasulullah sebut jiran akan sanggup bunuh jiran. Rasulullah juga sebut bagaimana mahalnya kepala contohnya kepala sapi kalau ada di zaman pengikut-pengikut Imam Mahdi itu naik ke bersama Nabi Isa naik ke Bukit Tur tu, bagaimana mereka mendepani kelaparan, ya, mereka nak turun balik sanggup menentang Ya'juj Ma'juj kerana kelaparan, isunya kerana kebuluran. Maknanya walaupun ada hadis yang mengatakan kita akan kenyang dengan zikir, di sana juga ada hadis yang mengatakan tentang kelaparan, tentang pembunuhan kerana berebut makanan, berebut air. Jadi benda inilah perlu kita digest betul-betul, cerna betul-betul supaya kita tidak tersalah tanggap. Kita ni macam saya tengok semua kata zaman Dajjal itu sudah dekat, zaman Mahdi sudah dekat, tapi persediaannya macam hambar. Masjid-masjid tak membincangkan perkara itu, bukan satu pelajaran. Masjid saya pun tak ada bincangkan benda itu, tak ada menjadikan satu subjek. Jadi saya mencadangkan perlu adanya satu forum ke, simposium ke, seminar ke yang mengumpulkan ustaz-ustaz, pakar-pakar, ya, ahli-ahli syariah, ahli syariat, ahli-ahli pemakanan, ahli-ahli falak, ahli-ahli qalbu untuk sama-sama berforum, berseminar untuk mencari satu solusi, mencari satu formula yang formula itu nanti kita boleh sebarkan kepada masjid-masjid, kepada karya-karya, kepada masyarakat, ya. Jemput Ustaz Badli Shah, jemput Ustaz Auni, jemput Ustaz Wadi Anwar. Saya melihat mereka ada knowledge, ada pengetahuan yang luas dalam bidang itu. Tetapi saya lihat mereka juga berada pada satu sudut. Sebab mereka ahli agama, mereka bukan ahli pemakanan. Dan kita juga perlu jemput ahli qalbu. Kalau kita lihat ustaz-ustaz tadi, mereka bukan ahli qalbu. Perlu jemput ahli qalbu. Bagaimana nak mendepani untuk melatih marhain ni, untuk melatih masyarakat, untuk melatih karya kita, bagaimana sirahnya, sejarahnya, bagaimana
syariatnya yang kita akan depani nanti. Contohnya 40 hari, bagaimana 40 hari 40 setahun, yang satu hari bagai setahun, maksudnya matahari terhenti. Bagaimana nak solatnya, macam mana nak amal ibadah yang lainnya, taharahnya perlu sekali masa tak ada air. So bagaimana ahli-ahli psikologi kita jemput sekali untuk menceritakan, ya, ahli psikologi juga perlu dipahamkan apa situasi, kemudian mereka boleh bawa solusi. Bayangkan tuan-tuan, setahun 2 tahun 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, tahun pertama tu hujan ada sikit, tahun kedua hujan makin kurang, tahun ketiga langsung tak ada hujan. Bayangkan psikologi yang kita akan depani, tahun sebelum Dajjal setahun, kemudian Dajjal setahun lebih sikit, tak ada air langsung. Stres tak mandi saja cukup sudah boleh menggugat iman kita. Belum stres tak ada makanan, belum stres tak ada air, baru stres tak mandi. Stres tak ada handphone pun boleh menggugat kita. Tak boleh hubungi anak kita, tak boleh menghubungi siapa-siapa sebab kita dah biasa dengan handphone. Jadi kalau benda ini tidak kita bentang betul-betul, kita faham betul-betul, ya, saya lihat ustaz-ustaz pun belum tentu faham dengan betul sebab mereka melihat dari satu sudut. Ahli-ahli qalbu, ahli-ahli pemakanan, ahli-ahli psikologi, ustaz-ustaz yang mahir dalam hadis perlu dibawa sekali, seminarkan, dapatkan satu solusi. Kalau tak, bila sampai masa itu semuanya akan jadi chaos, ya, sebagaimana yang Rasulullah kata, chaos, sangat-sangat chaos. Jiran akan bunuh jiran, ya. Kita senang cakap zikir, tapi Nabi sendiri yang cakap, Nabi sendiri yang ada dalam hadisnya bahawa jiran akan bunuh jiran kerana kelaparan. Sebab kita zikir itu betul mengenyangkan, tapi zikir macam mana yang mengenyangkan? Ya, zikir roh, bukan zikir zahir. Kita sekarang masih zikir zahir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rohnya pergi mana-mana. Bagaimana kita nak kenyang? Jadi benda ini perlu kita seminarkan. Ya, jadi saya mencadangkan, ya, Ustaz Badlisha, Ustaz Auni, Ustaz Wadi Anwar, jemput ahli falak kita, ustaz yang di Johor tu, sekali panggil pakar psikologi, duduk sekali. Saya antara yang saya menawarkan diri sebab saya sebagai penyelidik sunnah, sains di sebalik sunnah, dan kita jemput lagi ahli-ahli pemakanan, duduk sekali, bincang sekali, faham benar-benar apa situasi yang akan berlaku. Jadi kita formulate betul-betul. Jadi ilmu tu kita boleh susun, kita boleh sebar, ya. Masa sudah sangat suntuk, tapi suntuk pun bukanlah setahun, bukanlah 10 tahun, mungkin panjang lagi, mungkin tahun depan, kita pun tak tahu. Tapi kalau tanpa persediaan, ya, marilah kita sama-sama organisekan seminar. Ya, banyak universiti-universiti yang Islam, contohnya Universiti Ustaz Azlan Shah di Perak, dan mana-mana universiti yang kita boleh menganjurkan seminar. Jemput mereka ini, jemput saya datang. Saya akan bentang di sudut pengkajian saya sebab saya ahli pemakanan sunnah, ahli pemakanan. Macam mana manusia ini nanti boleh makan bakteria, macam mana manusia ini boleh pertahankan perut dia dengan asid, ya. Kalau kita tidak ada ilmu asid, ilmu qal yang kita panggil, yang Rasulullah sebut, bagaimana dengan kekurangan makanan, dengan stres ini kita nak bertahan? Macam mana kita nak berzikir sedangkan perut lapar? Macam mana nak berzikir sedangkan perut kita dah mengelodak, heartburn, gastrik, stres semua menyerang? Sebenarnya di sana ada sunnah-sunnah yang mampu menyelesaikan itu. Tapi sunnah itu kena faham, bukan dari segi ceritanya saja, tapi dari segi sainsnya. Jadi apabila kita faham sainsnya behind tu, praktikalnya, maka itulah benda yang kita boleh amalkan. Kemudian kita bentuk masyarakat ini dengan zikir-zikir roh, ya, ahli-ahli qalbu masuk kepada masyarakat untuk mengajar masyarakat macam mana nak zikir roh, menghidupkan zikir roh. Sebab waktu itu yang menjadi memperkuatkan kita adalah roh. Jadi roh itu perlu dikuatkan dengan zikir-zikir roh. Yang hari ini kita amal kebanyakannya zikir zahir, bukan zikir roh, ya. Saya sendiri nak terangkan kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun tak boleh tangkap, tak boleh faham. Jadi perlu ahli qalbu yang menerangkan. Kemudian kita perlu ahli syariat yang bentuk
ilmu itu untuk dibagi pada masyarakat. Bagaimana taharahnya, bagaimana soal nikah kahwin waktu itu. Ya katalah meletup satu kampung, Dukhan meletup satu kampung, tinggal 2 orang saja, seorang lelaki seorang wanita. Bagaimana sedangkan orang lain kita tak jumpa, hubungan tak ada, apa semua tak ada. Bagaimana wanita ni perlukan perlindungan dari lelaki ni, dan lelaki ni pula bagaimana dia dengan wanita ni sedangkan mereka belum berkahwin, sedangkan di katalah satu perak ni hanya 2 orang ni hidup. Bagaimana perhubungan mereka sebagai apa antara lelaki dengan wanita? Macam mana dari segi fiqahnya nak diselesaikan? Inilah kita perlukan ahli syariat. Yang tadi kita perlukan ahli qalbu, ini perlukan ahli syariat. Ya, apabila tak ada air, kekurangan air, kita perlukan ahli psikologi untuk mendidik kaedah-kaedah macam mana nak mengelakkan stres. Bagaimana pula ahli pemakanan nak bawa teknologi callnya, teknologi fermentednya, teknologi macam mana kita boleh makan bakteria, macam mana kita boleh preserve makanan, ya, waktu getir itu. Jadi benda ni ahli falak untuk menilai, sebab satu-satu perkara nak hujan pun ada tanda dia, awannya macam mana baru jadi hujan, nak gempa bumi pun ada tanda. Ya tuan-tuan, saya kalau nak gempa bumi, saya dah dapat tandanya 8 jam sebelum gempa bumi berlaku. Di mana magnitudenya berapa, pukul berapa. Ya, inilah ilmu ahli falak. Benda ni Allah jadikan sesuatu, dia ada tandanya, dia tidak jadi begitu. Jadi kumpulkan semua ini, ya. Satu universiti saya cadangkan, jadilah penganjur kepada program ini, jemput kami, jemput ustaz-ustaz yang saya sebutkan tadi, jemput pakar falak tadi, jemput pakar psikologi. Walaupun pakar psikologi ini mereka tidak terdedah dengan ilmu akhir zaman, tapi mereka ada ilmu psikologi. Jadi apabila kita terangkan kegetiran akhir zaman, mereka akan faham dan mereka dapat keluarkan solusi untuk masyarakat. Jadi itu adalah seruan saya kepada Malaysia, ahli-ahli agama, pemimpin-pemimpin, ahli-ahli akademik universiti, anjurlah seminar ini. Saya bersedia menyertainya dan membentangkan finding-finding saya di dalam sains di sebalik teknologi sunnah yang saya buat berpuluh tahun. Kajian-kajian saya, bagaimana abid itu boleh makan sedikit, tak stres, boleh berzikir, ada tenaga. Bagaimana ambiak-ambiak itu makan sedikit, tak stres, boleh beribadah siang malam, ada kekuatan. Sebab mereka mengamalkan sunnah yang kita kena faham sains di sebaliknya, baru kita faham, baru kita ada keinginan nak mengamalkan itu. Saya rasa itu saja seruan saya. Sekian, terima kasih.